Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini saya akan memperkenalkan kepada kalian berkaitan dengan satu tumbuhan yang kita namakan cincau. Ini tumbuhan cincau yang saya semai dalam polybag yang kita buat lengkong. Yang di bawah ni, di media tanah ni, kita akan buat tanaman induk cincau. Untuk kita semai cincau ni dalam polybag ataupun kita semai di media tanah, kita kena pastikan tanah yang kita nak guna pakai yang paling baiknya tanah kompos. Tanah kompos itu dicampur dengan topsoil supaya tanah tu serui macam ni. Tanah serui macam ni, sama ada kita nak guna pasu plastik ni ataupun kita guna polybag macam ni. Jadi kita pastikan tanah ni perlu dirawat. Tapi tanah yang ada pada saya ni tanah yang dah dirawat. Tapi kita pastikan kita rawat tanah ni dan kita dedahkan dia dalam seminggu dua di matahari dan juga hujan, ataupun kita sentiasa siram air supaya tanah ni sentiasa lembap dan mikrob itu akan hidup. Dah selesai, bila kita dah selesai, pastikan tanah yang kita pilih tu tanah yang serui, sebab cincau ni dia akar yang terlalu halus, akar rambut. Akar rambut dia memerlukan tanah yang bukan tanah liat, bukan tanah yang keras, tapi tanah yang boleh membolehkan akar rambut dia tu memecah. Panduan kita nak menyemai cincau ni, nak dipindahkan masuk ke dalam pasu ataupun dalam polybag. Ini caranya. Kita ambil batang yang nampak yang dah matang macam ni. Jadi kita boleh tengok macam ni. Kita akan potong di bahagian bawah ini. Kita potong bahagian ini dan kita akan tutup masuk dalam tanah perut. Nanti akarnya akan keluar di sini. Contoh, boleh kita lihat di sini. Ini yang kita potong ranting dia, ranting halus ni. Kita masukkan dalam tanah ni, kita ceduk. Kita ceduk dan kita masukkan dalam tanah yang serui tadi. Dalam keadaan macam situasi yang begini, tanah ni akan sentiasa lembap. Kita spray. Jangan kita jurus dengan air yang kuat, menyebabkan dia akan bergegar. Bila bergegar menyebabkan dia tak selesa dan payah dia nak hidup. Jadi kita biar begini, jangan ubah sana sini. Hanya sekadar kita spray tu dia air yang mengalir tu tak kuat. Begini cara kita nak semai dalam polybag macam ni. Ini dah matang, atau dalam pasu begini. Jadi hari-hari bukan maksudnya jangan terdedah pada matahari yang kuat. Kita kena letak di tempat yang teduh supaya dia tidak mati, sebab memang mereka awal kadang-kadang dia akan kecut tu jangan kita sangka dia mati tak, tapi bila kita selalu sembur air pagi, tengah hari, petang, malam, dia akan subur, dia akan sentiasa, jangan air yang banyak tapi bagi lembab. Macam ni tanah lembab, insya-Allah. Okey. Apabila cincau kita telah naik tinggi, kita katakan matang lah, dah membesar, pokoknya membesar, kita akan pangkas dia untuk jemur. Macam ni dah panjang-panjang, tinggi-tinggi macam ni. Jadi kita ambil begini, kita masukkan dalam bakul lah, dalam apa, dalam bekas. Ini yang kita ambil lah, ini yang kita potong, kita masukkan dalam ni. Begini. Jadi ini pokok cincau yang kita potong, kita nak jemur tadi tu. Kita potong banyak ni, kita akan potong. Ini sebagai contoh. Contoh lah, sebab kita akan proses dia terus. Kita akan proses terus. Macam ni. Kita akan basuh dia. Kita akan basuh elok-elok, takut ada ulat apa semua.
Lepas kita basuh, kita akan keringkan dia. Sebagai contoh, kalian boleh lihat ini cincau yang sudah dikeringkan. Kita jemur pada matahari beberapa hari. Sekarang ni kita tengok suasana kita agak mendung, jadi mungkin lambat kita nak keringkan dia. Ini bila dah dikeringkan dia jadi begini, kita akan rendam semalaman. Itu proses rendaman dan juga proses untuk kita didihkan dia itu akan menyusul kemudian. Sekian. Jadi untuk proses cincau ni mudah saja, tapi agak rumit. Kita boleh lihat macam inilah. Yang ni dalam polybag, yang saya tanam dalam polybag. Yang ini dalam pasu. Dalam pasu kita letak pasu plastik. Yang ni tanah yang kita telah rawat. Dan yang ni yang telah kita pangkas tadi untuk kita jemur untuk kering. Sehingga kering macam ni. Bila kering macam ni, kita boleh proses lah. Semalaman kita akan rendam semalaman, dan keesokan harinya kita akan masak dia, didihkan dia. Nanti insyaAllah nanti saya akan ceritakan bagaimana proses membuat cincau seterusnya yang akan jadi lengkong. Ini namanya cincau hijau, hitam. Cincau hitam. Lepas ni boleh rakan-rakan lihat pokok cincau hijau. Ini antara pokok cincau yang telah saya tanam, yang subur, untuk dijadikan tanaman induk untuk kita peluaskan lah. Tapi oleh kerana di belakang rumah saya ni kawasan yang agak sempit, sekangkang kera, jadi kita hanya tanam untuk induk dan juga untuk makan sendiri. Ini adalah wajah cincau, cincau yang kita buat proses lengkong. Sekian. Perbezaan antara cincau hijau dan cincau hitam pada daunnya. Yang ada di samping saya ini ialah cincau hijau. Hijau ni lebar macam ni, lebar. Prosesnya mudah. Kita boleh ambil daun ni, kita blend, terus kita tapis, masukkan dalam satu bekas, kita proses untuk dimakan. Jadi panduan-panduan ini memang kalau kalian tengok dalam YouTube memang ada panduan bagaimana nak memproses cincau hijau. Memang pokok dia memang pokok rimbun macam ni. Memang manfaatnya baiklah dalam tempoh KP ini. Kita relax di rumah, kita boleh suburkan tanaman kita, tanam tanaman di sekitar rumah kita. Antaranya ialah ini pokok cincau hijau. Perbezaannya hijau dengan hitam. Hitam ni nak kena kita jemur bagi kering, lepas tu rendam semalaman, kemudian kita kena masak pula. Itu kerumitan lah cincau hitam. Daunnya hijau, tapi bila kita proses, kita keringkan dia, kita masak dia jadi hitam. Nak jadi lengkong. Tapi yang hijau ni mudah. Jadi kita akan ambil daun ni, tak perlu saya tunjuk bagaimana proses pembuatannya sebab dalam YouTube banyak panduan yang ditunjuk. Inilah bentuk pokok cincau hijau. Ini pokok buah tin. Pokok buah tin yang saya beli benihnya yang ditanam dalam polybag di Makkah Mukarramah, iaitu di Taif. Taif banyak dijual. Saya beli masa tu dalam polybag, dia ada berbuah. Alhamdulillah, nampaknya dia buahnya memang cukup banyak. Lihat buah banyak. Saya terpaksa letakkan dalam bungkus dengan plastik sebab banyak sangat dia punya burung, tupai dan juga belalang kunyit. Jadi ini buah tin hijau. Tin hijau daripada Taif. Benihnya daripada Taif. Jadi masa umrah. Ini
boleh kita lihat nah, yang dah masak ni macam ni. Ini masak. Ini boleh makan nah, ni masak. Ini yang dah masak. Yang dah masak, kemudian kita kena tutup. Kita kena bungkus. Kalau tidak, tak sempat nak makan, memang dimakan oleh burung-burung. Ya, makan oleh burung-burung tu serakah lah. Tapi kalau untuk kita nak makan, kita nak bungkus lah juga. Kita kena balut dengan plastik supaya tidak dimakan oleh burung-burung. Dimakan kita tak sempat nak makan. Kalau kita nak makan, tak mau makan, tak apa, kita tanam dia bagi burung-burung makan. Serakah. Jadi boleh tengok lah, memang ini yang dah masak lah. Masak, kalau kita buka, kita koyak dia. Itu dia. Nampak merah dalam. Ini memang boleh makan lah. Buah tin. Buah tin ni wal zaitun, wal turi sinin. Ini buah tin di Taif yang di Semai, dijual dalam polybag di Taif. Taif di Makkatul Mukarramah. Jadi memang lebat, alhamdulillah. Buahnya lebat.